Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa 'azimana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah kita akan sambung perbincangan berkenaan dengan hukum-hukum al-kafarat, bayaran-bayaran denda di atas beberapa kesalahan di dalam melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk dalam perkara yang kelima, kafarah yang berlaku dalam ibadat haji dan umrah. Dia ada 5 bahagian. Kita dah baca minggu lepas. Bahagian pertama, dia bayaran denda yang dikira kalau melakukan kesalahan hendaklah membayarnya mengikut turutan. Denda yang tersusun dan tertentu kita dah baca dah yang lepas. Muka surat 654. Bahagian kedua, dan pilihan. Boleh pilih 1, 2, 3, nak ambil mana boleh. Dan tertentu, tidak diberi pilihan selain daripada itu. Hak ni hak biasa berlaku ni, iaitu yang melakukan perkara-perkara yang terlarang dalam masa ihram haji ataupun ihram umrah, seperti cabut rambut, banyak lah, potong kuku, pakai pakaian berjahit. Jadi pertama, dia diberi pilihan, nak sembelih seekor kambing pun boleh, berpuasa 3 hari pun boleh, atau bersedekah 3 gantang kepada 6 orang fakir miskin. Makna setiap seorang itu dapat 2 cupok, yang kita dah sebut nilaian semasa 2-3 tahun lepas lah, sekitar RM5 1 cupok. Maknanya atas seorang 6 fakir miskin tadi mendapat RM10. Jadi RM60. Murah lah tu. Murah pada kambing seekor lah RM60 ni. Dia lebih ringan daripada puasa 3 hari. Biasa kita dia pilih hak ni lah. Pilih hak ni. Jadi ini perkara-perkara yang ada pilihan. Seperti mana ada satu kisah Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu, katanya, ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah wa qad tanathara al-qamlu ala wajhihi faqal ayu'dhika hawamu ra'sik. Qultu na'am. Qala ihliq ra'sak wansuk syatan aw sum 3 ayyam aw at'im farqan min at-ta'am ala 6 masakin. Cerita daripada Ka'ab bin Ujrah, sahabat Nabi yang masyhur. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
melihat beliau di Hudaibiyah. Ini sudah daripada Madinah, ya. Telah ihram di Bir Ali, Zulhulaifah. Kemudian lalu sampai ke Hudaibiyah. Nabi tengok kutu-kutu berjatuhan di wajahku. Ada seekor dua gutu. Gutu nampak merayak di muka dia. Gutu. Lalu Nabi tanya, apakah gutu di kepala kamu menyakitkan kamu? Nabi tanya, tak apa kau tu, kau sakit. Dia memang kutu ni, ia gatal, ia isak darah. Ia isak darah di kepala. Tu gutu. Jadi sakit, gatal. Tapi kalau garu, cabut rambut. Lagu mana bila gutu tu banyak? Nabi beri cadangan. Bila dia kata, ya, kalau bahasa kita serabut lah. Ganggu. Kita nak ibadat tak boleh. Buat serurik-rurik duk, dek kekoh atas kepala ni. Lalu Nabi kata, cukurlah kepala kamu. Dia tak lakukan lagi ibadat umrah ataupun haji tu dalam ihram. Tak boleh tahallul dalam keadaan biasa. Tapi ini bukan bertahallul, bercukur kerana ada keperluan, ada gangguan, dia boleh cukur. Nabi kata cukup. Kalau dia cukup kepala dengan gutu-gutu luruh, tak pakai licin botok lah. Bakal dibuka seekor dua ni banyak ni. Kadang-kadang boleh jadi perjalanan jauh daripada Madinah nak pergi Mekah, masa dalam 8 hari, kadang-kadang 12 hari. Jadi penyelenggaraan ataupun nak mandi dengan baik, payah perjalanan musafir. Jadi ketika itu ada gutu-gutu di kepala, lalu dia cukur. Baginda kata, cukurlah kepala kamu dan sembelihlah seekor kambing. Ganti, bayar dam, denda tu, sembelih seekor. Atau puasalah 3 hari. Pilih. Tak sih, atau tidak ada duit untuk beli kambing untuk disembelihkan, ganti dengan puasa 3 hari. Atau berilah 1 farak, yakni 3 gantan makanan untuk orang miskin. 3 gantan. Jadi Nabi bicara dengan begitu, 3 gantan untuk 6 orang miskin. 3 gantan. Segantan 4 cupuk. 3 kali 4 12. 12 cupuk kepada 6 orang. Maknanya 2 cupuk seorang. 2 cupuk seorang. Kalau nilai dengan duit, secupuk tu kalau di Mekah lah, dikira sekitar 5 riyal harga semasa dalam 2-3 tahun yang lalu. Jadi bagilah duit 10 riyal kepada fakir miskin di tanah haram sahaja. Tidak boleh fakir miskin di lain. Di tanah haram. Siapa di Mekah kan? Ramai fakir miskin. Ada yang minta sedekah. Boleh jadi ada yang menjadi juru khidmat. Makna yang cleaner, pencuci tu boleh bagilah. Tu kita ni bayar dam. Dia ni orang berada di situ, walaupun dia bermukim, bukan mustautin, bukan warga negara, tapi dia hijau situ, juga dibenarkan. Asalkan dalam Mekah fakir miskin, di Mekah. Itu bahagian yang kedua. Bahagian ketiga, dam pilihan dan seimbang. Boleh pilih. Pilihan kedua ni seimbang dengan pilihan pertama. Dam yang wajib kerana membunuh binatang buruan sewaktu ihram haji ataupun umrah, atau semasa berada di tanah haram, walaupun sudah dalam keadaan halal. Tanah haram, walaupun dia ni tidak buat haji, buat umrah, dalam tanah haram tak boleh memburu, tidak boleh membunuh binatang yang dikira binatang buruan. Ada kijai ke,
Ada burung ke? Tak. Tapi kalau dia pergi ayam nak sembelih tak apa. Dia pergi kambing nak sembelih tak apa. Ni binatang buruan. Jadi dia pergi kepada Arafah. Arafah tu dalam tanah haram lagi. Sebahagian besar Arafah tanah haram. Mina begitu kok tanah haram lagi. Tengok ai. Ada misalnya apa-apa binatang buruan di tanah haram. Jadi dia pun memburu. Ketika itu dia dilarang memburu. Temu bawa pasir. Dok ni. Ambak bawa pasir. Igak-igak sembelih. Jadi tak boleh dalam tanah haram, tidak boleh memburu. Sesiapa yang melakukannya wajib sekiranya buruan itu ada yang serupa atau menyerupainya. Kalau misalnya binatang dia buru tadi, usa ni ada binatang ternakan yang hampir sama besar dengan rusa. Kambing. Nah, kambing ni lebih kurang dengan rusa ni sama besar ya. Kadang-kadang ada hak besar kambing hybrid, kambing sado. Ada kalau rusa bakal besar apa ada juga. Jadi kita ambil yang hampir sama. Atau membeli untuk penduduk tanah haram. Bijirin mengikut nilai binatang itu. Misalnya binatang itu besar. Besar. Nak sembelih lembu besar dah. Nak sembelih kambing, gatingan kambing tak padah. Maka rusa tu kena dinilai harga. Harga rusa ni orang Mekah pun nilai. Orang yang terlibat dengan menternak, orang biasa tok perai ataupun tukar-tukar jemelih. Dia boleh nilai. Dia kata rusa ni harga 5,000 dah ni. Rusa ni bapok ni 5,000. Contohnya. Jadi dia kena keluarkan duit dia 5,000 pergi beli bijirin, makna makanan asasi di tanah haram dan membahagikannya untuk orang-orang miskin di sana. Beli makanan sebanyak 5,000 ringgit tadi, bolehlah berapa guning beras ataupun gandum, bagi. Ataupun berpuasa bagi setiap hari, setiap cupok makanan. Ni berat ni. Kalau main 5,000 beli beras, berapa cupok? 5,000 beras, 5,000 riyal ni. Dekat ngau 10 gon ni besar. Ada. Jadi ketika itu belum tahap puasa lah dia. Kalau binatang itu besar. Jadi begitu. Diukur dengan binatang yang sepadan dengan dia. Jadi di sini dia kata pilihan. Dia pilih nak sembelih kambing ataupun sembelih binatang seumpama lembu ke, ataupun beli makanan, ataupun puasa. Puasa ni penak ni banyak kat lah ni. Sekiranya buruan itu tidak ada serupa dengannya, dia boleh memilih dua perkara. Tak ada hak serupa. Gapo dia? Landok ke gapo? Arnak tanah haram ke? Arnak hak bukan orang pegang. Hutan, pipi bukit misalnya ada. Jadi tak ada kambing satu boleh sembelih. Kecil sangat kambing besar arnak mana ada? Ada. Jadi tak ada yang seumpama dia. Ketika itu dia boleh pilih dua perkara, memberi makan, nilai arnak tadi. Berapa-berapa. Setakatlah ni arnak hak agak paling besar, agak gi paling tinggi sekitar 7 kilo 8 kilo seekor. Hak paling besar dah tu. Arnak Brazil ke, arnak luar lah. Yang dibela pak kita ni biasa arnak New Zealand white ni 4 kilo. Tapi ada dah orang kita perak siapa boleh 7 kilo. 6 kilo seekor-seekor arnak tu. Jadi begitulah dia kata kena pilih memberi makan atau berpuasa, kecuali burung merpati. Ni hak berat sikit.
wajib disembelih. Kalau dia sembelih seekor burung merpati, wajib disembelih seekor kambing. Maha merpati di Mekah ni. Ada. Kalau kita ingat, kita tak apa makan aja tu. Mekah ada, Madinah ada, tanah haram. Jadi tak boleh main-main tu. Lama terliu nak makan sup merpati ke, merpati somak ke. Sembelih senyak-senyak. Pak kali ke hotel. Tak boleh. Jadi ketika itu kalaulah dia sembelih seekor burung merpati, dia wajib bayar dengan seekor kambing yang cukup syarat untuk dikorban. Kambing besar lah, cukup umur. Kambing yang tak ada cacat, tak ada aib. Itu jadi mahakak lah seekor burung merpati di Mekah ni. Kalau kambing seekor 300. 300 riyal. Di Mekah dia tidak mahal apa pak kita. Kambing pak kita mahal lagi. Lah ni kambing pak kita 700 seekor. Hak debit benar lah tu 700. Nak kalau kambing besar sikit sampai 1000. Oh kambing besar lagi 5,000 ada. Kambing kalahari, kambing bor dan sebagainya. Hak pak kita hak mahal-mahal. Sudah ada kambing-kambing besar ni. Jadi maksud kambing ni kambing yang sederhana, yang cukup umur. Kambing biasa. Tak perlu kambing besar lah. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu membunuh binatang buruan dalam keadaan kamu masih dalam ihram, haji ataupun umrah. Wa man qatalahu minkum muta'ammida fajazaa'un mithlu ma qatala minan na'am. Barang siapa di antara kamu yang membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya dengan binatang ternak yang sama dengan binatang buruan yang dibunuh itu. Yahkumu bihi dzawa 'adlin minkum hadiyan balighal Ka'bah. Yang mana untuk nilai ni kita tak boleh nilai sendiri, yang dinilai oleh dua orang adil di antara kamu. Harga dia atau seimbang dengan dia ditetapkan hukumnya oleh dua orang adil sebagai hadiah yang disampaikan kepada Kaabah, yakni untuk disembelih untuk jamuan kepada fakir miskin di tanah suci. Au kafaratun ta'amu masakin. Ini pilihan yang kedua. Atau ta'am, memberi makanan kepada orang-orang miskin. Au adlu dzalika siyaman liyadhuqa wabala amri. Atau berpuasa sebanyak bilangan cupok yang diberikan kepada fakir miskin. Afallahu amma salaf, Allah maafkan apa yang telah berlalu. Wa man 'ada fayantaqimullahu minhu. Siapa yang mengulangi kesalahan itu, maka Allah akan menyeksanya. Lepas-lepas dah tak apa. Ni sengaja. Tak boleh. Wallahu azizun dzuntiqam. Dan ingatlah Allah Maha Kuasa lagi berkuasa membalas dengan azab yang seksa. Surah Al-Maidah ayat 95. Bahagian keempat, dam, yakni dam ni denda tersusun dan seimbang, yakni kerana terhalang. Sesiapa yang dihalang menunaikan haji, dia telah pakai ihram, niat ihram di miqat, maka bila terhalang nak masuk Mekah tak boleh. Ada kan? Dulu-dulu ada berlaku penipuan package umrah. Dah. Oh niat dah nak masuk Mekah kan, niat tak kau terbal lagi, masuk Mekah dulu. Terus Jeddah tu. Siapa Jeddah? Cek-cek ai. Tidak bertindak visa umrah tu. Cek-cek nama orang ni India ke Pakistan ke nama lain. Ramai dulu kan pernah kena hantar balik. Dia niat dah terhalang daripada boleh masuk tanah haram. Jadi dia kena bayar dam. Lagu mana? Dia kena tahallul dululah. Hendaklah dia bertahallul.
dengan menyembelih seekor kambing di tempat dia terhalang dengan berniatkan tahallul, sembelih seekor kambing kemudian bercukur atau menggunting rambutnya. Tu. Jadi sepuluh Nabi lah. Nabi pernah dihalang dalam usaha nak pergi buat umrah. Sebelum Nabi buat haji, Nabi buat umrah dulu. Jadi Nabi pernah dihalang, tak boleh masuk buat umrah. Jadi Nabi memerintahkan sahabat sembelih kambing kemudian bercukur. Nabi masuk kemah dia. Masuk, maknanya ada juga sesuatu kerisauan. Berdoa kepada Allah Ta'ala, nak buat lagu mana ni. Jadi Nabi jenguk keluar kemah. Sahabat-sahabat Nabi ni moga baru kali pertama ke. Kami ada bawa dah, kambing bawa masa daripada Madinah lagi, bawa bersama-sama tu. Ketika itu sahabat boleh jadi tidak kebingungan ataupun tak tahu nak lagu mana. Nabi masuk kemah keadaan sedih. Nabi kata, tanya isteri dia, "Apa ni sahabat saya tidak boleh buat lagi apa yang saya perintahkan?" Katanya Ummu Salamah, dia kata gini, "Rasulullah tak perlu cakap banyak, keluar saja kemah, sembelih kambing, kemudian cukur kepala. Pasti semua sahabat akan buat." Jadi bijak pandangan isteri Nabi ni. Nabi pun keluar, tak cakap banyak, sembelih, bercukur, maka semua sahabat lelaki semua bercukur. Yang perempuan bergunting. Bercukur. Sembelih kambing dulu lah. Sembelih kambing yang dibawa tu. Atau belilah. Sekiranya tidak mampu hendaklah dia memberikan makan mengikut kadar harga dan dibagikan kepada fakir miskin. Tidak mampu maknanya tak ada kambing kau apa, kena beri makan dengan harga kambing tadi. Sekiranya tidak mampu memberi makan, adalah berpuasa sehari bagi setiap cupok makanan itu. Banyak hari jugalah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi." Artinya, dan sempurnakanlah haji dan umrah. Wa atimmu, buat dengan sempurna. Biar tamat, jangan buat separuh-separuh. Jika kamu dikepung, dihalang musuh, sama ada musuh ataupun terhalanglah, maka berikanlah hadiah apa yang mudah. Apa yang mudah tadilah, kambing. Kalau tak boleh beri makan, kalau tak boleh baru berpuasa, ikut tertib. Dan tersebut dalam kitab As-Sahihain, Sahihul Bukhari dan Muslim, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tahallala fil Hudaybiyah lamma saddahu al-musyrikun wa kana muhriman bil umrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertahallul di Hudaybiyah apabila dia halang memasuki Mekah oleh orang musyrik. Ketika itu baginda sudah niat ihram umrah. Nabi dah buat benda ni. Jadi ini sebagai memberitahu hukum lagu mana nak buat kalau seseorang tadi tidak sempurna, tak boleh masuk, tidak menyempurnakan haji dan umrah dia. Penyembelihan hendaklah didahulukan daripada bercukur. Kena sembelih dulu. Kerana firman Allah Ta'ala, "Wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadiyu mahillah." Sembelih kambing dulu. Artinya, dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahallul itu sebelum binatang denda itu sampai di tempatnya. Kena sembelih, kemudian bagi kepada fakir miskin, barulah cukur rambut. Lepas sembelih tu, dalam proses nak bagi tu tak apa dah lah. Tetapi tidaklah ditunggu sehingga selesai puasa untuk bercukur. Tapi kalau dia tak ada duit nak beli kambing, turun kepada
beli makanan. Kalau tak ada juga kena puasa. Adakah kena selesai puasa baru boleh bercukur? Tidak. Nak selesai puasa beratlah. Puasa banyak hari juga tu. Boleh jadi puasa dia tu 30 hari. Nah, 30 cupok. Boleh jadi 40 hari. Berat juga. Boleh jadi 20 hari. Tengok kepada nilai harga kambing semasa dan ditukar kepada makanan ataupun beras tadi. Apabila tidak mampu jual kambing dan tak mampu berikan makanan, maknanya kalau dia tak leh hak tadi, hak dua oleh atas tadi, dia nak pilih untuk berpuasa, dia cukur dulu baru berpuasa. Bukan kata puasa habis lama dalam ihram. Nah, jadi dia boleh bertahlul, kemudian dia puasa lah. Puasa sedikit sehingga demi sedikit sehingga tamat. Bahagian kelima terakhir ni, dam tersusun dan seimbang juga. Ni wajib kerana berjima' sama tahallul awal. Kira ada tahallul awal dan tahallul akhir. Wajib ke atasnya menyembelih unta. Ni berat benar ni. Tak sabar sikit lagi nak habis. Nah. Dia tawah rukun habis. Dia tak ada sikit lagi. Tak sabar. Jadi kena denda besar ni. Seekor unta ni berat lah. Seekor unta ni 5,000 6,000 lah. Jika tidak mampu sembelihlah lembu. Jika tidak mampu sembelihlah 7 ekor kambing. Sebab unta ni dia besar. Kadang-kadang unta ni besar pada lembu. Banyak unta besar pada lembu. Sebab kita baca dulu kan ada yang hadis sebut kalau unta tu besar sangat, besar, dia boleh sampai 10 bahagian. 10 giat kalau besar sangat. Kalau lembu 7 bahagian ya. Kalau kita korban sekat 7 orang ya. Jadi ada pendapat dalam kitab fiqh, kita baca dulu kitab Al-Mu'in Al-Mubin, saya baca dulu kan sini. Dia kata kalau unta tu besar sangat, sampai 10 orang berkongsi atas seekor unta untuk korban. Sebab unta ni dia besar. Tinggi pula. Kaki tiga kali lipat kaki dia. Jadi hak biasa gak unta pun 7 bahagian juga. Ada mazhab kita pun 7 bahagian juga. Jika tidak mampu, unta tak leh, lembu pun tak mampu, 7 ekor kambing, kau berat. Dinilaikan harga unta dan dibeli makanan mengikut nilainya dan disedekahkan kepada fakir miskin. Banyak juga. Beribu lah. Sekiranya tidak mampu juga, berpuasalah sehari bagi setiap cupak makanan itu. Pilih puasa ni enggak bertahun. Baru habis bertahun. Tu beringat lah weh. Pergi Mekah ni kena masuk kursus biar faham betul-betul. Jangan buat dia ujian banyak kadang-kadang. Ujian tu banyak. Duk Mekah dengan panah dengan apa. Jadi kadang-kadang tak teringat. Bahaya tu. Mut dia kena atas sana juga. Atas balik di rumah kan. Atas duit orang buat sana lah. Transfer boleh lah ni. Tak apa butai pun boleh. Dia bila ada cagaran dia di rumah dia ada lagi tanah, kereta ada. Cuma denu piti tak ada misalnya. Ada. Dia boleh butai. Butai kawan-kawan dia. Oh yak senyak-senyak weh. Butai weh 5,000 apa? Tak boleh royak. Nak sembelih unta. Tak ada masalah. Besar dulu. Boleh butai. Sebab kita bicara bab dulu. Ni bab kitab bab haji tak sampai lagi ni. Saya tidak perinci ke lah. Dia adalah bab haji ni detail lagi. Boleh ke tak nak pergi buat haji umrah dengan berhutang? Nah, dia. Jadi sekiranya kita ada cagaran, kita pun orang makan gaji. Jadi ketika itu harus dari segi hukum sebaik-baiknya tidak berhutang lah. Dia haji ni walillahi 'alan nasi hajjul
baiti man istata'a ilaihi sabila. Kita mampu betul-betul, baru jadi wajib buat haji. Nah, dan wajib juga buat umrah. Umrah pun wajib. Jadi kita baca ayat tu, wa atimul hajja wal umrah. Dua-dua tu wajib. Kalau tak mampu, tak aja pergi haji lah, tak aja pergi umrah lagi. Kalau mampu, misalnya berlaku di sana, berlaku juga. Walaupun boleh beringat, Tuhan nak uji kadang-kadang berlaku juga. Berlaku juga ketika itu kita ikhtiar lah. Kalau boleh berhutang dulu, sebab kita ada cagaran untuk bayar bila balik ke Malaysia. Baik. Sembelihan dan memberi makanan itu tidak sah melainkan dilakukan di tanah haram. Kena atas sana. Bagi puasa pula, boleh puasa di mana saja. Balik dulu. Kalau kena puasa tanah haram, tak balik. Setahun duduk sana. Duduk lagu mana setahun? Tak. Orang tak beri duduk setahun. Kita dapat wisata umrah paling lama sebulan. Haji 40 hari misalnya. Jadi ini dari segi keindahan hukum Islam. Dia ada pilihan-pilihan. Ada jalan keluar. Bukan kata berak siapa tahap. Kalau orang mau jatuh gak dengar tu pakai rebah mati lah. Ada. Islam ni ada pilihan-pilihan yang memberi peluang kepada orang yang bersalah menebus kesalahan dengan bayaran denda tertentu. Maksud tersusun dalam bahagian dam ialah tidak boleh beralih kepada yang kedua kecuali tidak mampu yang pertama. Ia berbeza dengan maksud pilihan yang diserahkan kepada pelakunya, dan tidak boleh apa yang dipilihnya. Maksud tertentu ialah syarat dalam menentukan ganti yang seimbang. Jadi ini dia sebut tadi. Jadi dia kata di sini, jika anda mahu penjelasan lanjut berkenaan tajuk ini, bacalah juzuk kedua bawah tajuk pelanggaran haji. Kita baca dah mula sebahagiannya ada dah. Seterusnya kafarah sumpah. Ni bersumpah ni banyak juga berlaku ni. Yang keenam dalam bab bayar denda ni kerana kesalahan bersumpah. Barang siapa yang melanggar sumpah, al-yaminul ghamus disebut sini, ataupun yang bukan ghamus, wajib ke atasnya bayar kafarah. Bersumpah, kemudian dia langgar sumpah dia. Banyak kadang-kadang masa nak bersumpah tu tak mikir panjang. Demi Allah wallahi aku tak pergi dah rumah dia ni. Baloh tak pergi dah. Tiba-tiba kawan ni baik benar dengan kita. Duk atas makan jadi baik. Nak baik, kita bersumpah dah. Jadi ketika itu kita langgarlah sumpah. Kita pergi baik dengan dia. Tapi kena bayar denda. Denda kita bersumpah tak ni. Siapa suruh sumpah? Bersumpah ni tak digalakkan. Betul gak nazar, tak sunat bernazar, tak digalakkan. Bersumpah bernazar ni orang-orang yang kadang-kadang dia kalau bernazar ni nak nego dengan Tuhan. Tak, kalau Tuhan mu gon ni baru aku buat gon ni. Sumpah ni kita kadang-kadang dalam keadaan mecuk, keadaan nak marah. Ada berlaku sumpah kerana marah, kerana dendam dan sebagainya. Jadi Islam tidak menggalakkan kita bersumpah kecuali diminta bersumpah dalam mahkamah. Dalam proses perbicaraan, itu lain. Ada keperluan untuk proses dakwa mendakwa ni, perbicaraan tu. Pada permulaannya dia boleh memilih 3 perkara. Bila dia batal sumpah dia boleh pilih 3 perkara. Boleh pilih ni ikutlah. Nak ambil nombor 1 kau, nak ambil nombor 3 kau, nak ambil nombor 2 lalu kau, boleh pilih. Ni kepada sumpah ni banyak berlaku ni. Pak kita ni ramai orang bersumpah. Kalau orang Arab banyak lagi. Wallahi. Kadang-kadang tak ada apa-apa. Wallah. Demi Allah dia tawar mak. Ya Allah khuz 10 riyal, 10 riyal. Wallahi 5 riyal.
Khus, ambil 5 riyal. Ada, wallahi. Mana dia kata aku nak uji juga. Itu bukan sumpah yang sebenar. Itu adat dia saja. Sebab tu Allah Ta'ala sebut la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman. Ada ayat bawah tu. Jadi dia wayak pilih 3 perkara dulu. Pertama, membebaskan seorang hamba mukmin apabila wujudnya hamba. Enggak lain tak ada hamba dah. Pilih pertama tak ada dah. Nak ambil hamba mana? Tak ada dah. Nak tengok pun tak jumpa dah. Kalau nak tahu hamba kan tengok pilih 3 abdu. Piramli tu ada lah. Orang kena jual tu hamba tu. Yang kedua, memberi makan sehingga kenyang 10 orang miskin. 10. Tadi ni. Lain ni lain. 10. Iaitu makanan sederhana yang diberikan kepada keluarganya. 10 ni cupok sore aja. Tadi ni orang 2 cupok sore. Lain. Jadi pilihan kedua ni lah mudah sikit. Memberi makan sehingga kenyang. Makan biar kenyang. 10 orang miskin. Iaitu makanan yang sederhana. Inilah harga makanan ni. Hak besok dia makan rumah dia dengan anak isteri dia. Kalau dia besok makan berharga mahal, dia kena sedekah beri pada fakir miskin dengan berharga mahal. Jadi makan hingga kenyang ni apa artinya? Jarang kita makan beras saja. Dia ada lauk. Beras ditanak jadi nasi. Jadi adalah lauk-lauk dia. Cuma dia tidaklah syarat lauk tadi dimasukkan. Boleh jadi lauk ni boleh dicari oleh orang miskin dengan lauk yang mudah. Asalkan ada nasi, telur ke, dak budu ke, boleh jadi lauk. Tu. Makanan sederhana. Yang ketiga, memberi pakaian. Boleh pilih kat ni. Memberi pakaian kepada 10 orang fakir miskin mengikut apa yang dinamakan pada adatnya pakaian. Seperti kain sarung. Cari pergi kedai beli kain pelekak. $5. Kain sarung $5. Kain sarung ni kain orang puai pakai lah kain sarung. Kain batik Jawa tu, batik Terengganu tu. Tu kain sarung. Pakaian yang dikira pakaian sudah menutup aurat. Kalau lelaki nak semaya boleh. Dan orang pakai dah. Tak orang tin tak ada. Dia pakai kain saja, pakai baju pula. Orang lelaki boleh pakai pelekak saja pun. Tak apa. Di rumah kita lah. Seperti kain sarung, stokin, penutup kepala, mengikut apa bentuk sekalipun. Untuk kepala ni kain tudung, kain semaya ke, boleh. Semuanya dinamakan pakaian yang dipakai. Pakaian. Jadi mengikut keperluan yang ada tempat kita ni. Ya setanding dengan makanan tak ni. Dari segi keperluan, kegunaan tak ni. Tapi kalau kita beli stokin go mahal, 10 lah, pak kita tak ada guna mana stokin go mahal, orang miskin. Asalkan ada stokin. Jadi maksud yang dipahami daripada syarak ialah bila kita beri itu pakaian tadi yang boleh diguna. Yang boleh diguna. Kalau kita beri pakaian kok dia tak boleh guna. Misalnya dia orang miskin. Beli pakaian gak mahal baju kuk. Dia nak pergi mana baju kuk? Mus jaket ke? Kawan pergi baru boleh kata. Tak menasabah pakai baju kuk. Biar pakai baru ni. Atau beli tali leher, nektai. Tali leher, tak jadi ke? Jadi, tadi makanan. Makanan ni benda asasi. Dan pakaian pun, oleh kerana kena tengok dari segi maqasid kepada makanan. Makanan asasi. Pakaian pun pakaian yang asasi yang digunakan dalam kehidupan harian.
yang menutup aurat. Sebab pakaian ni merupakan keperluan asas. Manusia ni perlu kepada makanan, pakaian, tempat tinggal. Keperluan asas manusia. Jadi pakaian yang kita nak ganti, beri makanan tadi, pakaian yang dipakai oleh orang-orang miskin, yang diguna oleh mereka. Boleh. Sejadah kira ke tak? Sejadah. Tak. Dia pakai pakaian sejadah. Kita kata, lo ni ke, kalau pergi masjid tak bawa sejadah ni, sejadah 10 riyal lah. 15, 20 macam ni. Tak bawa sejadah, Tok Imam kata, tak boleh masuk. Misalnya. Jadi sejadah tu keperluan. Misalnya. Tapi dia bukan pakaian. Dia naknya pakaian. Pakaian baru dimasukkan. Dia kata semua yang dinamakan pakaian. Dan kalau kita baca kitab-kitab lain lagi, dia telah memberi lebih spesifik apakah kriteria pakaian tadi. Pakaian. Kita kata baju. Boleh? Baju. Kalau kita kata sikit stonge. Stonge tidak perlu sangat, tak masuk. Stonge ni stoki tangan. Orang Tino pakai tu. Lagi buat umrah. Ataupun kita kata sarung tangan, tak masuk. Pakaian. Kalau kita nak pergi kepada orang lelaki, beli kain pelekak lah. Kain pelekak. Cak gambar dia ikutlah. Kain pelekak gambar-gambar. Baik. Itulah yang dimaksudkan dengan pakaian. Sekiranya tidak mampu mengeluarkan salah satu daripada 3 perkara, dia wajib berpuasa 3 hari. Kalau tak mampu tu baru pilih berpuasa 3. Nak beli makanan nak 10 orang, tak ada piti. Kita kata 10 orang ni kalau makan sapa kenyal ni kuat-kuat 5 riyal, 50 riyal. Kalau beli kain mahal lagi. Mahal lagi. Kain pelekak 10 riyal ni debit benar 10 riyal ni. Kain pelekak kita dok pakai ni 15 riyal. Kadang-kadang 40. Ada tak? Kain sarung 15 riyal. Sarung kita 18, 20. Tak ada piti. Barulah dipilih berpuasa. Ni ada kadang-kadang adalah dia tu. Bukan nak kata kita adalah dia miskin, tapi tak belajar pula. Mentang-mentang bersumpah. Lepas tu langgar. Kena dah sekali. Bulan depan kena pula. Berat. Jadi terbolah. Kena pula. Boleh jadi kena sama, tak ada piti kat dia pun. Kena ganti dengan puasa. Puasa. Dan tidak disyaratkan berturut-turut. Puasa 3 hari tu tak turut-turut tak apa. Ni bak bayar kifarat sumpah ni, pak perkara tak ni disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran secara jelas. Yang nak sudah ayat ni la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasyamu 3 ayyam dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfazu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah kamu yang tidak disengajakan untuk bersumpah. Sumpah lara, sumpah menjadi sabqul lisan, orang Arab. Wallah sama dia. Sari-sari wallah saja tu 15 kali biasa ya. Tapi itu tak dikira. Akan tetapi kamu dihukum oleh Allah dengan sebab sumpah yang sengaja yang kamu buat secara bersungguh-sungguh, maka bayaran dendanya ialah memberi makan 10 orang miskin dari jenis makanan yang sederhana yang kamu biasa berikan kepada keluarga kamu, atau memberi pakaian untuk mereka, atau memerdekakan seorang hamba. Maka
Kemudian sesiapa yang tidak dapat melakukan demikian, hendaklah ia berpuasa 3 hari. Yang demikian itulah denda penebus sumpah bila kamu bersumpah. Dan Tuhan pesan, wahfazu aimanakum, jagalah sumpah kamu. Ni ada dulu-dulu kan gegar bersumpah. Bila kita nak terima jawatan apa-apa, dia ada sumpah, aku janji. Bersumpah juga tu. Kalau kita langgar, bukan hanya dengan kerajaan, dengan Allah Ta'ala pun kita kena bayar denda. Misalnya sepupu saya nak terima jawatan dulu dengan kerajaan, kena bersumpah lagu ni, wallahi wabillahi watallahi, di hadapan Tuanku untuk jaga rahsia kerajaan. Jadi kalau saya langgar, kena bayar kifarat sepenuh juga. Dengan kerajaan pun kena denda, dengan Allah Ta'ala pun kena denda. Jadi ada orang yang bersumpah, dibuat aku janji dalam menerima jawatan-jawatan. Dan pernah di zaman-zaman khalifah terdahulu pun, bila mana ada berlaku pembeluk-pembeluk dalam angkatan tentera, maka mereka dihantar untuk jaga sempadan supaya mereka tidak pembeluk, mereka kena bersumpah. Nah, bersumpah tu, itulah berlaku ada sumpah, kadang-kadang ada ta'liq, kadang-kadang ada ya 3 perkara untuk taghliz, untuk kuatkan sumpah tu. Sumpah saja. Kemudian sumpah serta ta'liq. Ada juga. Mana ta'liq dengan nikah kahwin dan sebagainya. Jadi begitulah Allah Ta'ala kata, jaga sumpah kamu. Orang yang langgar sumpah ni, yang ketiga bai'ah. Bai'ah juga dia ada lapas sumpah. Lapas sumpah juga bai'ah. Nah, setengah tu dia tak guna lapas sumpah. Tapi kalau guna lapas sumpah, tertakluk juga pada sumpah bai'ah. Ada orang ni kadang-kadang dia berani sangat, taklik pun dia langgar, sumpah pun dia langgar, bai'ah pun dia langgar. No, ada orang langgar bai'ah kan kadang-kadang. Boleh jadi ada juga orang yang perasan hak mana duk langgar bai'ah tu, Allah Ta'ala beri dah sedikit sebanyak. Maknanya untuk dia sedar pengajaran-pengajaran. Meta ya boleh kuasa kau semeta, tagung misalnya. Patut gak nana gitu, nana gini. Boleh jadi kerana langgar sumpah, langgar bai'ah. Kifarat tak bayar. Ada kata tak apa kita beres. Jadi begitulah. Ada yang tidak boleh bayar kifarat. Ada juga bai'ah tak ada bayar kifarat. Tak ada kita bai'ah. Akan datang ni ada 2 lagi tak ada. Kifarat bai'ah tak ada. Kifarat sumpah ada. Ta'liq pun ada kaedah dia. Jadi begitulah, insya-Allah kita akan sambung lagi. Ada 3 perkara lagi. Ada 10 semua tentang kifarat ini, insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan kepada kita dan kita dipanjangkan usia bertemu dengan Ramadan yang tak lama lagi, dalam keadaan kita penuh persiapan, menunggu dengan penuh gembira, dengan rindu kepada suasana Ramadan yang insya-Allah meriah tahun ini. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahman wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.